Bismillahirrahmanirrahim. We start our class with Al-Fatihah. Okay, insyaAllah hari ni saya takkan bincang banyak. Cuma kita akan cuba buat dua jenis soalan untuk problem solving bagi indices and log. Dua jenis soalan. Sekejap So bentuk soalan yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah, nampak saya punya skrin tak? Indices and log. Okey, bentuk soalan yang kita akan bincangkan adalah soalan yang berbentuk nombor 3. Sekiranya awak diberikan beberapa a series of information. So ini contoh macam ni. Awak diberi maklumat pertama yang ini. Ini maklumat yang kedua. Ini maklumat yang ketiga. So daripada maklumat-maklumat yang diberi ni, this is the first information. Apa saya tahu dia. This is the second one. This is the third one. Daripada maklumat ni awak akan diberi soalan. Dalam soalan selalunya dia tak bagi banyak lah. Antara satu, paling banyak pun dua je. Soalan selalunya yang bentuk macam ni. So daripada maklumat awak ni, awak kena daripada soalan awak kena kaitkan maklumat-maklumat yang ada untuk dapatkan bentuk macam soalan awak ni. Jadi di akhir jawapan, selalunya jawapan akhir awak akan mengandungi unknown dalam maklumat awak. Unknown tu yang sebelah kanan ni. Ini log dia. Yang ini unknown dia. So jawapan akhir mungkin ada huruf R, ada huruf S, ada nilai 1, 2, 5. Ataupun kadang-kadang jawapan akhir dia dalam bentuk nilai je. Dah tak ada log-log. Selalunya jawapan akhir dia memang dah tak akan ada log. So setiap kali awak nak jawab soalan bentuk macam ni, langkah pertama adalah awak mesti kenal pasti dulu apa maklumat awak. Lepas kenal pasti baru awak kaitkan maklumat awak dengan soalan. Okay. Jadi saya akan bagi awak satu persatu contoh. Daripada contoh tu kita akan terus balik kepada awak punya example untuk awak try. Okay, saya akan mula dengan contoh lain. Oh, sekejap, sorry Boleh tolong mute-kan tak yang lain-lain? Okay, katakan kamu diberi 3 maklumat, iaitu the first one is log A 6 equals to X. Ni maklumat pertama. Maklumat kedua, log A 9 equals to Y. This is the second information. And the third information, log A B equals to 27. Okay. Setiap kali kamu dapat apa-apa maklumat, langkah pertama kamu mesti kena pasti dulu. Adakah base dia sama? Base ni yang huruf kecil kat bawah ni. Sekiranya base dia sama, bermakna kamu boleh applykan law. So, law apa nak guna? Dia bergantung kepada soalan kita. Okay, contohnya soalan pertama saya, the question wants you to find log A 54. Puan tengah tulis Kenapa? Tak nampak. Tak nampak? Dia Lah, kenapa tak cakap tak nampak? Dia screen yang tulis. Ingat tak nampak. Jap lah. Innalillah. Jap. Saya dah tulis panjang baru nak cakap budak-budak ni.
Nampak tak? Ingat mouse dia gerak. Alright. Nampak tak? Nampak. Okay. Okey, saya ulang balik. Kamu diberi 3, terima kasih sebab bagi tahu. Kamu diberi 3 maklumat. Log A 6 sama dengan X. Log A 9 sama dengan Y. Log A, B equals to 27. So ada beberapa perkara yang kamu kena tengok. Pertama kamu kena tengok base. Ni base dia semua sama. A. Base sama maknanya confirm boleh guna law. Law kamu kena tahu. Kalau dalam nak buat assignment kena ada law baru kamu boleh jawab. Okay. Yang kedua yang kamu kena kenal pasti ialah nilai ni satu nombor. Okay. Jawapan akhir nanti bila kita dah habis jawab semua sekali, jawapan kita akan gunakan cantik lah ini. Nilai-nilai ni. Okay. So sekarang soalan, kita pergi pada soalan. Contoh ni soalan saya buat sendirilah. Dia memang tak ada kat dalam senarai soalan kamu. Contohnya soalan kamu nak cari log A 54. So macam mana cara kita nak developkan perjalanan jawapan kita? Pertama sekali kamu kena tengok nilai base dulu. Base sama tak? Okay, base sama maknanya confirm boleh guna law. Yang kedua, kamu kena tengok nombor kat sini. Kamu tengok yang saya bulatkan ni warna hijau kan? So daripada nilai yang hijau-hijau ni, kamu kena kenal pasti operasi darab ataupun bahagi ataupun kuasa untuk nombor-nombor ni 6, 9, B nak buat apa supaya dapat 54. Okay, untuk contoh yang pertama saya akan bagi solution teruslah. So untuk dapatkan 54, kamu ada 6 dan 9. Maknanya kamu belajar masa sekolah dulu kalau ingat lagi. Sifat 6, 6 times 9 is equals to 54. Bermakna pada soalan ni dekat 54, kamu kena tukarkan dia jadi, okay, saya tunjukkan kat sini. Okay, log A, 54 ni kita dah tak nak letak 54, kita nak guna 6 dan 9. Dia akan jadi 6 darab 9. Tujuannya supaya kita boleh tukarkan nanti guna law huruf ini kepada huruf X dan Y. Okay, we know that in indices law, kalau operasi darab, dia akan jadi tambah. So, kita akan pecahkan ni, dia jadi log A 6 tambah log A 9. So, bila kamu dah dapat log A 6 tambah log A 9, dia dah menyerupai soalan. Maknanya, ini ialah yang ini. Ini ialah yang ini. So, log A 6 adalah X. Jadi, untuk step yang seterusnya, kita akan substitutekan ini dengan X. Tambah, log A 9 adalah Y. Y. So, selesai. Ada soalan? Hello semua? Korang ada soalan tak? Tak ada. Korang faham ke? Faham. Semua faham ke? Faham. Serius? Okay. So seterusnya sekiranya kamu diberi nilai perpuluhan. Contoh. Log A 1.5. Satu lagi, kalau misalnya kamu ada nombor-nombor macam ni kan, kamu cuba, kalau misalnya 1.5 ni, kalau 54 ni nampak jelas lah 6 kali 9. Kalau dia perpuluhan, selalunya nombor tu operasi dia bahagi. Jadi kamu cubalah 9 bahagi 6, 6 bahagi 9. Cuba guna kalkulator, tekan je. Tak payah tulis kat tepi pun tak apa. So bila you kira-kira, you akan dapat 9 divided by 6 is 1.5. Kenapa saya guna 6 dan 9 saja? Sebab dalam maklumat kita ada nombor 6 dan 9 sahaja. Okey, apabila kita dah kenal pasti operasi yang boleh mendapatkan 1.5, kita tukarkan operasi ni
Macam yang ni juga. So kita akan dapat log A 1.5 is 9 divided by 6. So 1.5 ni akan bertukar menjadi 9 divided by 6. Okay. Dalam indices law, apabila kamu ada operasi bahagi, dia akan ditukar jadi operasi tolak. Kalau darab, dia akan bertukar jadi operasi tambah. So kat sini, apa yang kamu perlu buat adalah kamu kena pecahkan dia jadi log A 9 minus log A 6. So kalau you tengok, apabila dia operasinya ditukar, kedua-dua nombor ni akan dapat log masing-masing. So apabila kamu dah berikan log masing-masing macam ni, dia dah individual kan? Bermakna kamu dah boleh tukar dengan maklumat soalan kamu. So log A9 is Y. Log A6 is X. So selesai. Lagi satu, jawapan tak semestinya dalam bentuk nombor. Mungkin dia akan dalam bentuk huruf-huruf macam ni. Okay. Ada soalan? Tak ada. Tak ada? Ya, Okay, B. kalau okay, apa dia? Log B. Log B ni nanti lepas ni saya bagi soalan yang melibatkan log B. Sekarang ni kita cuba buat soalan yang nombor dulu. Dua. Nombor dulu. Okay. Okay. Ada soalan? Ada. Kalau tak ada, cuba buat soalan yang ini. Soalan A dan soalan A. Soalan A. Log P 2.5. Mudah ke? Dah. Ada yang nak share jawapan? Amirul Syazwan dapat jawapan apa?
Amirul Syazwan, apa jawapan awak? Haikal dapat jawapan apa? Y tolak X. Y tolak X. Ke X tolak Y. Okay. Jap. Y tolak X. Kita punya soalan tak ada huruf Y. Kita ada R, S. Aduh, tak perasan. Terbiasa tadi lah. S tolak R. S tolak R. Mamai lagi ni. Aduh, sorry Mamai. Baru bangun tidur. Baru bangun Astagfirullah. Sampur je lah budak ni. Okay, seterusnya kita nak buat sekiranya ada gabungan nombor dan huruf. Contohnya, sekejap ini saya padam Contohnya kita ada soalan bentuk dia macam ni. Miss. Ya. Ni tak nampak Miss tulis ni. Tak nampak saya. Oh, saya tak nampak. Okey, terima kasih. Terima kasih. Saya pun tak perasan, saya tak tukar lagi. Baiklah. Contohnya, kamu diberi soalan find log A 6B. Dia sama je sebenarnya macam yang pertama ni tadi. Cuma sekarang dia gabungkan 6 and B. So kalau you nak jawab soalan bentuk macam ni, first kali just pecahkan. Dia ulang-ulang sama je lah. Log A 6 times B. Lepas dah pecahkan, kita applykan law. So untuk apply law, darab akan convert jadi tambah. Apakah warna ini? Okay, jadi tambah. So log A 6 tambah log A B. Lepas dah pecahkan, baru kita refer balik pada kita punya maklumat. Log A 6 adalah X. Log AB adalah 27. So selesailah kita punya jawapan. Okay, ada soalan untuk gabungan nombor dan huruf? Tak ada. Okay, seterusnya saya laju sikit. Sekejap, ini ada contoh tadi. Cuba korang buat contoh soalan yang kedua. Saya share balik soalan. Mana tu ni? Okay, soalan B.
Okay, siapa yang baru datang? Puteri Zaini. Puteri Zaini. Selamat datang pada yang baru datang. Okay, korang dah siap belum? Berapakah jawapannya? Siapa nak share jawapan? Siapa nak share jawapan? Faster, faster. Ruzain, berapa jawapan kamu? Mantap lah Ruzain. R tambah 125. R plus 125. Everyone got R plus 125? 125 dapat. Sekejap. Betul ke R tambah 125? R tambah 125. Okey, benar. Sebab kita akan darabkan. Benar. Jadi log P 10 times T. 10 kali T ialah 10T. So operasi darab akan di-convert jadi tambah log P 10 plus log P T. So log P10 is R. Log PT is 125. Okay, any question untuk contoh yang kedua? Tak ada. Right, for the next one, okay, contoh yang seterusnya ni kamu kena tengok betul-betul. Saya beritahu betul-betul ni mesti kena tengok betul-betul. Kamu ada beberapa law yang nak di-applykan iaitu law change of base law. And then tapi adakah kamu perlu apply law kuasa? Oh tak perlu, kamu tak perlu apply law kuasa. Okay, kita nak tengok macam mana kalau misalnya maklumat diberi, sekarang maklumat ni base dia apa? Maklumat kita base apa? Tengok kat skrin masing-masing. Base untuk maklumat kita apa? P. P. Alright. Base maklumat kita P. Tapi soalan kita base dia bukan P. Macam contoh C dengan D ni. Dua-dua maklumat kita base dia bukan P. Jadi untuk soalan yang base dia tak sama, syarat pertama kita mesti samakan base. Sebab kita nak apply law. Ingat dalam otak masing-masing, kalau dalam log, bila nak jawab soalan, mesti make sure base sama. Kalau tak sama, kita samakan dia. Okey. Contohnya, saya masih gunakan saya masih gunakan soalan ni lagi, tapi saya akan tukarkan base dia. Contohnya, sekejap. Ada percaturan ni. Sekejap, mana soalan saya? Okay, katakan kamu ada soalan, bentuk dia macam ni. Given tadi soalan 3, soalan 4. Given you have 5 log 6B. So base saya 6. Tapi base maklumat saya A. Step 1, kita kena samakan base soalan dengan base maklumat. Caranya kita kena apply change of base law. Tengok betul-betul saya buat macam mana. Tengok betul-betul. Langkah pertama, kita buat per. Panjang. Lama tak tegah. Kita buat per yang panjang. Macam ni. Tuliskan log kat atas dengan kat bawah. Lepas tu, kita tuliskan base yang ada dalam maklumat soalan. Kalau soalan kita maklumatnya huruf A, kat sini kita tulis A lah. Kalau macam contoh tadi dekat PDF tu, maklumat dia huruf P, kita tulis P. Ikut maklumat kamu. So sekarang kita tukar dia jadi A. Oh, saya tertinggal sesuatu. Sekejap buat kurungan dulu. Okay. Sekiranya kat depan soalan kita ni ada nombor, ni optional tau. Kalau tak ada nombor tak payah tulis. Tapi soalan kita depan ni ada 5 kan. Jadi maknanya awak kena tulis 5 lah kat depan ni. Okay. Lepas tulis 5 baru awak buat tadi yang kurungan per log A over log A. Yang atas log A
dia mesti ada nombor macam log A6, log A9, log AB. So untuk soalan kita, log A yang atas ni kita akan ambil number. Log A yang bawah ni kita ambil base je kat sini 6. Maksudnya B akan bagi dekat atas, 6 akan diberikan di bawah. Okay, sekejap. Okay, so bentuk dia akan jadi macam ni. 5 log AB per log A6. Kemudian, lepas kita dah jadikan dia dalam bentuk per over per macam ni, baru kita tukarkan dengan, okay, 5 ni maintain, tulis kat depan 5. Log AB, so refer balik dekat awak punya soalan. Log AB adalah 27. So atas akan dapat 27. Per log A6, log A6 adalah X. So yang bawah akan dapat X. So last kali, kalau boleh didarabkan, kita darabkan. So dalam soalan ni 5 darab 27, awak akan dapat 27 times 5. 135. So atas akan dapat 135 over X. Okay, ada apa-apa kat mana-mana nak saya ulang? Faham ke? Serius? Faham. Faham. Kalau yang X tu Okay. jadi nombor Kalau- darab A yang bawah. Macam mana? Kalau X tu nombor, darab juga ke bawah? Oh, okay. Alamak, saya terpadam. Tidak. Okay, katakan. Oh, saya faham soalan awak. Katakan contoh lepas dah substitute, dia dapat 5X per 27. Macam tu. Tak, dua-dua atas bawah nombor. Kalau atas bawah nombor, darab je terus bagi Dua-dua. kalkulator. Bukan, kalau atas bawah nombor 5, 27 per 3 lah contoh kan. Awak darab je terus. Dalam kalkulator 5 darab 27 per 3. Okey. Dia dapat jawapan. Okay. Itu ke soalan kamu? Yep. Betul. Okay. So cuba kamu jawab soalan PDF tadi yang ketiga dan yang keempat. Sekejap, saya buka balik PDF ni. Sekejap. Yang ni kamu nak salin ke? Ke kamu okey je? Dah ni screenshot je tu. Okay, dah screenshot. Okay. Cuba jawab soalan yang ketiga dan yang keempat. Alamak. Sorry. Kenapa tak ada? Okay, soalan C dengan D.
Boleh mute kan ke siapa yang ada punya burung tu? Okay, finish. Semua orang dah dapat jawapan ke? Luqman, berapa jawapan kamu? Yang nombor 3, 750 bagi S. Nombor 3, 750 bagi S. Okay. Siapa lagi ada? Putri baru masuk. Subhi. Soalan keempat. Apa jawapan kamu? Soalan 4 dah. 500 500 bagi R. bagi R. Okay, kita nak tengok betul ke tak jawapan. Sekejap Saya macam baru sikit ni. Okay. So untuk soalan yang ini, kita adalah 6 log P. Kalau kamu nak jawab, step dia macam yang saya tulis ni lah. Mula buat nombor kat depan, buat kurungan. Log P over log P. Kenapa log P? Sebab maklumat kita huruf P. And then yang atas akan ambil yang besar, T. Yang bawah akan ambil yang kecil, base. Lepas tu baru tulis balik ikut maklumat. So log PT is 1 to 5. Apa kain berlaku? 1 to 5. Mana satu? Apa ni? 1 to... Sekejap Okay. 1 to 5 over log P 25 is S. So yang ini you just darabkan je lah. 6 darab 125. Berapa tadi? 300. 150. 625. 750. 750. 7. Ya Allah, menyabur je. 750 per S. Finish untuk soalan 3. Soalan 4 pun step yang sama. Tuliskan nombor kat depan. Buat kurungan. Tulis dulu log dengan base berdasarkan maklumat. And then yang atas akan ambil nilai yang besar. Yang bawah akan ambil nilai base kat bawah. Kemudian baru kita tuliskan berdasarkan maklumat 4 darab log PT is 1 to 5 over log P10 is R. Jadi kita akan darab 4 darab 125 500 over R. Ada soalan untuk soalan bentuk macam ni? Tak. Tak ada? Okay. Last but not least, bentuk soalan yang akhir untuk perbincangan pada hari ini, iaitu soalan problem solving yang melibatkan nilai-nilai yang ada X. Sekejap Siapa yang datang? Tak ada. Okay. So saya akan bagi contoh dulu. Lepas tu nanti korang cuba buat soalan yang ada dekat dalam PDF. Cepat. Kejap Okay. Soalannya, contoh saya bagi satu soalan. I have log
5 2x plus 4 plus log 2 3 equal to Sekejap, saya salah. Sorry. Is equals to 2. Okay, contohnya saya ada soalan macam ni. So soalan ni nak kita cari nilai X. Kamu perlu applykan beberapa law untuk soalan ni. Macam mana kita nak tahu nak apply law apa? Kita tengok operasi dalam soalan kita. Dalam soalan kita operasinya adalah tambah. Jadi bila kita nak jawab soalan yang ada operasi tambah, dia mesti ada kaitan dengan darab. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang pertama kita kena tengok operasi. Yang kedua, kalau soalan macam ni kamu mesti convert. Apa maksud convert? Mesti convert daripada log kepada index. Okay. Step 1, kita applykan dulu law. So kat sini kita ada operasi tambah. Jadi maknanya kamu kena darabkan 3 dengan 2x tambah 4. Jadi dia jadi macam ni. Log 5 3 times 2x plus 4. Sekarang bila kita dah darabkan 2 ni, yang 2 ni kita darabkan, log 5 ni hanya perlu tulis sekali sahaja. And then right hand side, kita akan salin balik 2. Okay. Kemudian, operasi dah siap, kita nak convert pula. So apa maksud convert? Kamu kena convert daripada log ni kepada bentuk indeks. So nak convert daripada log kepada bentuk indeks, kita akan jadikan 5 ni jadi dia punya base, yang ni jadi indeks. Okay, so awak akan dapat 5 power 2 equals to 3 2x tambah 4. Ada soalan tak sampai sini? Ada soalan tak sampai sini? Tak ada. Tak faham. Tak faham. Okay, belah mana yang tak faham? Belah mana yang tak faham? Okay, yang darab ni faham tak? Saya faham. Yang darab ni macam yang awak buat. Yang awak buat macam ni lah. Kalau log 2, 3 tambah log 2x, dia akan jadi log 2, 3 darab x. So, log 2, 3x. Macam tu. Ni yang step 1 ni. Sebab daripada tambah jadi darab. Okay, Encik Padang akan mengelirukan. So, sekarang ni lepas kita tukar, kita dah darabkan. So, dia akan jadi bentuk macam ni. Kita nak x. Jadi kalau dia masih dalam bentuk log, kita tak boleh nak selesaikan x ni. Jadi daripada bentuk log ni, kamu kena tukar dia jadi bentuk indeks. Yang ini adalah operasi yang, kalau kamu ingat lagi lah, a power n equals to x. Lepas tu kita tukar dalam bentuk log a x equals to n. So sekarang ni awak dah ada yang ini, awak tukar dalam bentuk indeks. So a jadi a ni 5 ni, awak punya a, kuasa n sama dengan x. Okay, tak apa, saya buat dulu. Lepas ni awak tengoklah saya buat macam mana. Lepas tu awak cuba. Sekarang ni, yang 5 kuasa 2 ni selesaikanlah, dia akan jadi 25. Sama dengan yang ni awak expand kan. So selesaikan 25 tolak 12 sama dengan 6x
6x sama dengan 25 tolak 12, 13. So x sama dengan 13 per 6. So selesai. Saya rasa dia yang mengkonfuskan korang ni yang bahagian convert ni. Jawapan akhir sampai 13 per 6 je pun. Ya, jawapan akhir dia adalah 13 per 6. Oh tak payah nak point-pointnya tu. Tak payah tukar point, buat pecahan je. Cuma kalau pecahan ni boleh simplify, simplifykan. Okay. Okay, ada soalan lain? Kalau tak ada soalan, cuba buat last. Yang ni soalan yang ini korang kena buat dengan saya. Lepas tu next session korang cuba buat, saya nak tengok korang buat, korang share jawapan korang untuk soalan B dan C. Okay. Tadi dah print screen belum? Ni. Okay, sekarang ni cuba jawab soalan ini. Okay, jawab soalan A. Lupa. Puan, Ya. nak tanya kalau yang tadi yang soalan yang perempuan tadi. Kejap, siapa yang macam bising sangat boleh tak mute-kan dulu kalau tak bercakap?
Ya. Nak tanya kalau yang tadi yang kau buat soalan tadi tu kan ada 5 kuasa 2 kan? 5 kuasa 2. Aha. Kuasa 2 tu 5 tu kau ambil yang dekat bahagian lock tu. Lepas tu yang 2 tu kau ambil yang dekat dengan belakang bahagian sama dengan 2 kan? Okey. 5 tu datangnya daripada sini. Ha? 2 tu daripada sini. Okey. So, yang dapatkan 25 tu tuan Tekan kalkulator. tekan 5 kuasa 2 ialah 25. Ya. So maknanya So, kalau ini- soalan yang 2 kuasa 5 lah. Ya betul. Dapat 32. Okey, alright. Mana dapat dia? Apa dia? Ya Allah. Allah. Tak dengar. Alah, bising lah sama je bising. Okey, apa dia? Ini jawapan dia 27.5 kan yang soalan yang A tadi tu. Soalan A. Yang soalan PDF tadi. Ha. Okey. Semua dah ke? Saya bincang jawapan Okey. So step 1 kena buat apa ni dulu? Kita kena Buat. applykan law. Okey. Boleh tolong mutekan mikrofon masing-masing. Log 2 x plus 1. Kita nak darabkan x tambah 1 dengan 5. So darab 5. Sama dengan tukarkan ni kepada, ya Allah tolong mutekan mikrofon masing-masing. Sekarang ni kita akan tukarkan ni kepada bentuk indices. So 2 akan jadi base, 5 akan jadi power, sama dengan the whole thing ni akan disalin ke sebelah right hand side. 5 x tambah 1. Ini akan dievaluate menggunakan calculator. You tekan 2 power 5, you got 32. Ini pula akan di-expandkan. Actually boleh je awak nak bahagikan terus, tapi saya prefer expand lah. 5x tambah 5 kali 1, 5. Okay, dah dekat dah sikit lagi. Bawa 5 ke kanan, so you dapat 32 tolak 5 sama dengan 5x. So selesaikan ni guna calculator.
5x sama dengan 27. So x equals to 27 over 5. Kalau nak buat dalam bentuk perpuluhan pun boleh. So if you do it in decimal, you akan dapat 5.4. Tapi saya nak tinggalkan jawapan saya dah bentuk pecahan. Okay. Saya dah selesai explain. Sekarang ni ada apa-apa soalan nak tanya? Boleh onkan mikrofon kalau nak tanya. Kalau 27/5 tu jadikan 5.4 boleh kan? Ya, boleh. Ni nak buat 5.4 pun boleh. Nak habiskan jawapan kat sini pun boleh. Antara satu. Okay, soalan lain. Tak ada soalan Kalau tak ada saya akan habiskan kelas. Tak ada? Tak ada? Tak ada. Okay. Kalau tak ada soalan, esok saya nak buat kelas 10.30 lagi. Saya nak buat 1 jam je kalau boleh. Okay, kalau boleh saya buat pukul 10 tapi sebab tadi saya ada meeting, saya minta maaf. So esok kita akan, saya akan mula dengan saya nak bincang jawapan 2 ni. Maknanya saya nak salah seorang pada korang ataupun 2 orang share jawapan korang. Means ambil gambar hantar kat ataupun video masa tengah kelas. Tunjukkan jawapan untuk soalan B dan soalan C. Itu yang pertama. Kemudian kita akan masuk revision untuk complex number bagi soalan bentuk nombor 4 dan nombor 5. Okay, sikit je lagi ni revision kita, tak banyak pun. Nanti bila dah habis revision untuk yang ini, saya akan bagi saya akan bagi latihan untuk korang cuba buat sendiri. Lepas tu kita akan bincang lagi lah kalau sempat sebelum test 2. Ada soalan sebelum kita habiskan kelas? Jawab soalan tadi lah. Okay. Dah soalan belum ni soalannya? Ni soalannya. Soalan ni ada dekat dalam revision. Puan Fana mesti dah bagi punya kat korang. Dah. Dah Sudah. So kalau tak ada apa-apa, terima kasih untuk sesi hari ni. Esok insyaAllah pukul 10. Kalau terpaksa buat lambat sikit saya akan maklumkan. Alright, terima kasih atas kerjasama kita. Tangguhkan kelas dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.